saudara Tuan Haji Muhammad Wahab dan saudara pengurusi kepada di Gerakan Masyarakat Prihatin bagi kawasan Meru ini. Berbahagia teman saya dunia akhirat Datuk Aidil Ghazali yang telah banyak sebenarnya sejak daripada awal-awal lagi usianya menyumbang kepada kebahagiaan, kemajuan, kebahagiaan umat ini. Dan akhir-akhir ini pun beliau begitu giat bersama-sama dengan kita dalam konteks memajukan umat Muhammad SAW. Pada adik-adik saya, adinda-adinda yang hadir, tuan-tuan dan puan dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pertamanya dalam masa yang sangat singkat ini, saya hanya datang untuk mengalung-alungkan di samping barangkali menerangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan perjuangan dan cabaran kita untuk tahun-tahun yang mendatang, untuk dekad-dekad yang mendatang, bahkan untuk abad-abad yang mendatang ini. Di hadapan saudara, di hadapan saya, sepatutnya kita pandang dinding ini. Ada orang yang pandang dinding, dia nampak satu dinding saja. Dia nampak ada satu PowerPoint dekat situ. Dia nampak gambar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim di situ. Dia nampak gambar Sultan di situ. Dan dia nampak jam di situ. Ada orang yang nampak nanti jam itu bertitik-titik sampai ke belakang. Mungkin ada 100 jam di belakang. Jam yang semakin besar, gambar yang semakin besar. Inilah namanya rangkaian gambar-gambar masa hadapan yang mesti ada dalam kepala orang bila memandang sesuatu objek. Sebab itu saudara, kalau kita hidup hari ini, pandang hari ini saja, itu sukalah macam makhluk-makhluk yang bukan namanya insan. Kalau makhluk yang bukan namanya insan, haiwan datang kemari, tengok rumput hijau, dia akan bersiput dia dengan rumput hijau itu. Kemudian dia akan bersama-sama masuk kandang, besok keluar balik, makan rumput hijau yang sama atau di kawasan yang lain. Hidupnya untuk hari itu, untuk ketika itu, untuk memuaskan kehidupan kehendak diri mereka pada ketika itu. Ini saudara, kehidupan makhluk-makhluk yang bukan namanya insan. Tapi bila kita cerita insan ni, saudara insan dan saya insan. Rumput itu, rumput hari ini pun ada, rumput minggu depan pun ada, rumput bulan depan pun ada, hatta rumput sampai hari kiamat itu pun ada untuk dimakan oleh insan-insan yang lain. Sama ada kita masih hidup ataupun tidak kita masih hidup. Ini pemikiran insan. So itu kalau kita masuk politik misalnya, orang masuk politik 5 tahun, dia nak fikir 5 tahun itulah. Jadi dia garap seluruh yang ada dalam masa 5 tahun. Buat rumah dalam masa 5 tahun, tambah kereta dalam masa 5 tahun, tambah tanah dalam masa 5 tahun, tambah pasir dalam masa 5 tahun, tambah lesen dalam masa 5 tahun, tambah teksi dalam masa 5 tahun. Pasal dia nampak hanya 5 tahun saja. Pemimpin-pemimpin yang ini cantas awal-awal, bukan pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati, kalau misalnya mewakili Meru, mewakili Selangor, mewakili Malaysia, dia nampak sampai satu tarikh manusia yang biasanya tidak nampak. Itu pemimpin yang sejati. Gambaran sekarang misalnya dia nampak, katakanlah masjid dan surau kosong, maghrib kosong, isyak kosong, subuh kosong, dia sudah menjangkakan 100 tahun yang akan datang apa jadi kepada masjid. Mungkin masjid bertukar menjadi gereja. Satu masa dulu tuan-tuan di Eropah, masjid bertukar menjadi gereja, kemudian tu gereja bertukar menjadi masjid. Lepas tu akhir-akhir ini, dulu-dulu sudah semua gereja masjid. Dia beri syarikat, saya belajar di sana. Datuk Aidil pun belajar di sana dan sebagainya. Kita lihat berapa banyak kami semayang di gereja-gereja. Sebelum kita beli gereja tu, sebelum habis perjanjian, kita semayang dulu sebelum gereja-gereja itu kita convert menjadi masjid-masjid. Tetapi sekarang ini dikatakan fenomena itu dah kurang sikit dah. Di mana gerakan Kristian begitu hebat, ada pula gereja yang sudah jadi masjid balik semula masjid
Sebab itu saudara, kalau kita tak jaga-jaga betul-betul, setakat yang saya tengok sekarang ni, Masjid Syarif mungkin jadi gereja 100 tahun yang datang. Mungkin tidak 100 tahun yang datang. Pasal saudara mati, saya mati, siapa nak pergi masjid? Saudara mati, imam mati, Bilal mati, siapa nak jadi imam, siapa nak jadi Bilal? Anak kita tak minat nak belajar agama. Anak kita tak minat nak pergi masjid. Anak kita tak minat nak pergi UKM belajar agama, Fakulti Islam. Anak kita tak minat nak pergi Uti Melaya ambil Akademi Islam. Lalu siapa? Ambil orang mati je lah. Siapa yang nak jadi tukang mandi mayat? Kadang-kadang mayat ditangguhkan mandi sampai 4-5 jam kerana tukang pemandi mayat tidak ada di kawasan itu, balik kampung. Tunggu, ambil kereta bawa dia datang. Inilah masalah yang sedang berlaku sekarang. Saya meramalkan, kalau misalnya nama sekarang ni, cara sekarang ni mengurus manusia sekarang, mengurus pembangunan cara sekarang ini, nombor satu yang akan fokus ialah agama. Di depan kita agama sudah fokus. Berapa orang anak-anak kita yang mengangkatkan sembahyang 5/5? Saya nak tanya saudara, tak payah jawab dalam diri. Yakin tak saudara, ada anak 8 orang, semuanya mengekalkan sembahyang 5/5. Subuh sembahyang, zuhur sembahyang, maghrib sembahyang, isyak sembahyang, subuh balik pun sembahyang. Tak ada. Saya ingat tak ada 5%. Tak percaya, mari kita kaji anak-anak kita. Tapi dah jauh lah anak-anak kita, anak-anak saudara kita, cucu-cucu kita, anak-anak sahabat kita. Berapa orang yang datang masjid? Datuk Aidin dengan saya terlibat dalam pengkuliahan di masjid. Semalam Datuk Aidin di satu tempat lagi cerita tentang akidah Islamiah. Boleh katakan saban-saban minggu dengan anjuran Jais Datuk Aidin dengan Profesor Datuk Sidik Babur. Pusing satu Selangor. Mereka pergi Sepang, pergi ke Kuala Selangor, pergi ke Kuala Langat, pergi ke Ulu Langat. Pasal nak cerita satu perkara yang manusia tak nampak, kebanyakan orang tak nampak. Takut-takut orang Meru pun tak nampak. Apa dia? Tekanan membalik Islam. Yang sekarang ini begitu bermaharajalela. Masuk kampung bermaharajalela, masuk daerah bermaharajalela, masuk bandar bermaharajalela, masuk kawasan-kawasan kediaman bermaharajalela. Pergi Tesco, sebarkan. Terang-terang duduk anak beranak, sebarkan Kristian, sebarkan Kristian. Bermaharajalela. Di Tesco, di Giant, di Carrefour. Apa jadi kepada anak-anak yang tak sembahyang tadi? Dapat pula brosur daripada Kristian, dihampiri oleh Kristian, gadis-gadis yang cantik-cantik. Jumpa turuna-turuna kita, minumlah dia, berkenalanlah dia. Jarum Kristian bermasuk dalam diri dia. Begitu mudah jarum Kristian masuk dalam diri dia. Pasal apa? Dia tak sembahyang. Pasal apa? Dia tak baca Quran. Setengahnya anak kita penghabisan baca Quran. Kalau dia kahwin dulu, masuk umur 19 tahun, dia kahwin, ada nama Majlis Khatam Quran. Majlis Khatam Quran, itulah yang terakhir dia membaca Al-Quran. Bila dia sudah berumur 27 tahun, dah kahwin, anak 4 orang, penghabisan baca Quran, masa Khatam Quran, masa dia berganti ke macam mana? Inilah masalah besar. Sebab itu, Datuk Aidin, orang yang telah memberikan banyak pemikiran tentang jadi. Datuk Aidin bersama-sama dengan Profesor Datuk Sidik Babur, dengan teman-teman yang lain, kita bincang tak kurang daripada 20-30 kali mesyuarat kita bincang. Mesyuarat kecil, mesyuarat besar kita bincang macam mana cara yang terbaik. Kita membina dinding-dinding, perisai-perisai kepada anak-anak kita. Macam mana kita nak membangun negeri, membangun negara, membangun umat ni. Saudara boleh nyenyak tidur kalau misalnya orang mengatakan dalam satu peristiwa saya mengetuai 5 pasukan daripada penguasa Jais pergi ke hotel-hotel 1 hari bulan pagi 1 bulan 1 tahun 2012 yang lalu, pukul 3.30 pagi, pukul 4.30 pagi, pukul 5.30 pagi, sebagai exco saya berjalan ke tugas, ketuk-ketuk pintu hotel-hotel, bajet hotel ni. Bajet hotel itu tuan puan, dia punya harga RM9.99 1 jam. RM9.99 1 jam. Pasal apa sewa hotel 1 jam? Semua 1 jam. Shah Alam 1 jam,
Bahkan ada banyak hotel dalam lingkungan 2,5 kilometer daripada UiTM di kampus utama di Shah. Apa perlu bagi hotel di sini? Apa perlu disewakan mengikut jam. Bila kita ketuk pintu tu, tuan-tuan nampak 5 pasukan termasuk saya mengetuai pasukan itu. Salah satu daripada pintu yang kita ketuk 20 minit baru dia buka pintu. 5 orang budak remaja laki-laki dengan seorang perempuan. So tak tahu bayar. Gambarnya ada lagi pada kawan saya, gambar video tu budak-budak. Cuba bayar. Pintu-pintu lain kita ketuk, couple, 2 orang laki-laki perempuan yang lari tak berbaju, yang lagi tak berseluar, yang lagi tak berseluar dalam, yang menanjur bawah katil, yang lagi bilik air. Kebanyakannya, hampir semuanya 90% anak Melayu, 70% daripada mereka yang sudah kita ambil statement adalah pelajar-pelajar universiti, mahasiswa dan mahasiswa. Macam mana? Ini mahasiswa ni nak jadi pemimpin ni. Kalau dia masuk PAS, dia jadi pemimpin PAS. Masuk UMNO, jadi pemimpin UMNO. Masuk PKR, dia jadi pemimpin PKR. Bila ada lagi orang Meru pilih dia jadi wakil rakyat, mungkin jadi exco. Tak cuba bayar. Orang ini nak selamatkan agama. Orang tak sembahyang nak menyelamatkan agama. Orang berzina nak menyelamatkan agama. Orang menolak hukum Allah akan menyelamatkan agama. Dan ini bukan terasing. Saya tak yakin malam ini kalau saya dengan saudara semua pergi mana-mana dekat Meru ni lah. Meru ni, kawasan-kawasan Meru ni mana ada banyak hotel ke, tempat-tempat persembunyian, tepi-tepi tasik, tepi-tepi kolam, tepi-tepi pokok, bawah-bawah pokok. Saya garanti 200 orang kita boleh dapat. Garanti. Macam mana? 200 orang dalam berbagai-bagai posisi kita boleh tengok. Sebenarnya nak posisi apa masa nak tangkap dia? Suluh aja lah. Nak kita. Persoalan saya ialah, apa gambaran 100 tahun daripada sekarang? Apa gambaran 50 tahun daripada sekarang? Semak akhirnya bin Hasan Ali. Semak rangkaian dia binti Hasan Ali. Apa yang kita lakukan sekarang? Sebab itu kita menubuhkan jadi. Nanti yang berbahagia dengan saya, Dato' Aidin akan menerangkan lebih lanjut. Dato' Aidin lah the prince. Dia punya idea, dia punya konsep dia punya seluruh pembentukan kepada program jadi ini sebagian besar dia datang daripada pemikiran Dato' Aidin. Jadi kita bukan jadi NGO akan kita lancarkan pada 21 hari bulan 2 ini, iaitu hari Selasa pukul 2 petang di SECC, insyaAllah. 1,000 orang kita jemput. Orang sini boleh datang lah, insyaAllah. Kita ada luar nanti, kita ada big screen di luar tu. Kalau misalnya ada tempat kosong di dalam, kita akan panggil masuk di dalam. Kalau di dalam dah ada penuh, insyaAllah dengan screen yang besar tu, tempatnya selesa, aircon, tempatnya selesa. Tempatnya tempat persidangan convention antarabangsa. Persidangan besar diadakan di situ. Jadi tuan-tuan duduk pun, ada kerusinya, duduk di bawah pun, dengan kapet yang tebalnya, dengan keadaannya, insyaAllah saya rasa kalau makan minum pun mungkin cukup. Kalau untuk 2,000 orang pun masih boleh dapat ditampung lagi, insyaAllah. Datang ramai-ramai. Apa kita nak buat? Kita nak buat dan cari satu formula. Dato' Aidin dah tadi fikir apa formula dia yang boleh betul-betul menjadi asas kepada pembangunan manusia seutuhnya. Maka formulanya ialah IMR, Islam, Melayu, institusi raja dan perlembagaan. Tak boleh lagi daripada itu. Pertama Islam, apa pun dia lari daripada rumah, jawabnya balik kepada Islam. Dia derhaka kepada ibu bapa, jawabnya balik kepada Islam. Dia derhaka kepada isteri, dia derhaka kepada suami sebagai seorang isteri, balik kepada Islam. Dia tuang sekolah tak mau belajar, balik kepada Islam. Dia tak mau pergi surau ambil pengajian agama di surau, balik kepada Islam. Dia menjadi manusia yang perosak dalam kejiranan tetangga kita, balik kepada Islam. Saudara-saudara, saya tak nampak ada nak balik ke mana lagi dah. Saya tak nampak, lillahi ta'ala, saya tak nampak nak bawa rakyat, nak bawa masyarakat, nak bawa umat balik ke mana lagi dah. Saya tak nampak dah. Hatta balik kepada PAS pun tak jamin. Tak jamin.
Kita akan menunjukkan satu masyarakat. Nantilah bila ada sekali lagi kita berjumpa nanti dalam ceramah ada unsurnya, kita isu semasa. Saya boleh cerita tentang itu. Tapi hari ini kat sini tidak cantik kalau saya cerita tentang itu. Nak balik kepada UMNO, saudara pun dah tahu lah. Sebagian besar pun saudara itu orang UMNO. Nak balik kepada PKR, saudara pun tahu dah. Siapa dalam PKR, siapa yang memimpin PKR, ada kredibiliti ke dia untuk membawa kita ke satu jalan yang benar ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam PKR, apa yang air matlamat dia, apa jangka panjang dia, saya pun tak tahu. Nak balik kepada parti-parti yang lain, kita ke apa ke, saya tak nampak, betul-betul saya tak nampak. Nak balik kepada PAS, pun saya tak nampak. PAS dah meninggalkan negara Islamnya. PAS dah meninggalkan suatu kekuatan yang ada kepada dia untuk mementeras arah judi seluruh jenayah syariah itu. PAS sudah tidak ada kekuatan lagi oleh kerana pengaruh parasit dalam PAS. Sebab itu kita kena jalur ketiga ini. Kita kena pergi kepada jati. InsyaAllah melalui jati, saya harap dalam masa yang terdekat, bulan yang pertama kita nak 100,000 menjadi ahli-ahli jati. Masuk bulan yang ke-6, target kita 1 million orang akan bersama-sama dengan jati. Kalau kekuatan ini ada tuan-tuan, 1 million. Menjelang hujung tahun ini 2-3 million ahli jati. Bayangkan kita warnakan masyarakat di Malaysia. Bayangkan kita warnakan politik Malaysia. Bayangkan kita warnakan pembangunan di Malaysia. Bayangkan kita warnakan tuan media massa di Malaysia. Bayangkan kita warnakan televisyen Malaysia. Bayangkan kita boleh warnakan tuak khabar di Malaysia. Bayangkan kita boleh warnakan masjid-masjid dan surau-surau di seluruh Malaysia ini. Bayangkan kita boleh warnakan ulama-ulama kita yang harus tegak atas nama Islam, Islam yang suci. Sebab itu saya harap sangat galurkan negara dengan Norman ni kita punya, sekarang ni kita punya orang kuat dalam jati. Cik Norman ini orang yang merangka perlembagaan. Dia ada constitution untuk jati ini dirangka sepenuhnya oleh Cik Norman Tuan Haji Muhammad Toha. Alhamdulillah. Gabungan di tuan-tuan, gabungan yang sangat mantap. Tuan-tuan akan lihat nanti tuan-tuan gabungan pemimpin jati ini. Yang pertama track recordnya bagus. Dia tak pernah rasuah. Dia tak pernah melakukan jenayah-jenayah syariah seperti dia meliwat ke, dia lari karangan daga orang ke, berzina ke. Itu kita jamin tuan-tuan. Siapa juga yang masuk memimpin jati ini mesti dipimpin daripada tangan-tangan yang bersih, jiwa-jiwa yang bersih, lidah-lidah yang bersih. Nah, ini yang kita sedang perjuangkan insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, kita akan bergerak dengan jati ini. Alhamdulillah, kita harapkan di Mero ini, tuan-tuan sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat utama di kawasan Mero ini, mari tuan-tuan dan puan, mari kita bersama-sama bentuk satu pasukan. Saya harap tuan-tuan bersama dengan Jati akan bentuk satu pasukan. GMP bersama dengan Jati akan bentuk satu pasukan yang kuat. Dan kita akan menentukan arah tuju pembangunan di Mero. Kita akan tentukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala arah tuju rumah-rumah ibadat sama Islam bukan Islam di Mero. Kita akan menentukan insya-Allah bentuk rangkaian manusia dalam bentuk kejiranan, keluarga dan sebagainya. Kita nak jadikan Mero ini tuan-tuan tempat yang paling sesuai untuk jadi model kepada perkembangan insan seutuhnya di Mero. Saya ingat insya-Allah saya nak cadangkan kepada Datuk Aidin nanti dengan teman-teman ni. Kita kena ada satu kawasan adopted area kita adopt kawasan kita macam ni, kawasan contoh macam ini supaya berlaku pembangunan insan itu dari segi pendidikannya, dari segi kekeluargaannya, dari segi remajanya, dari segi program-programnya, dari segi sambutan programnya, masjid-masjidnya macam mana di Mero, surau-suraunya macam mana pertelengkan politik dengan ideologi politik yang berbeza dapat diserap melalui kekuatan Islam Melayu dari sistem raja yang tak ditengahkan melalui jati. Jadi saya harap sangat tuan-tuan. Saya tak nampak. Sekarang ni saya tak nampak mana-mana organisasi dalam Malaysia yang boleh membawa kepada kesatuan. Sudah tengoklah sekarang berpecah belah. Sini tak nampak sangat berpecah belah. Ada
Masjid yang orang itu saja pergi, orang ini tak pergi, ada yang menaruh. Surau yang orang itu saja pergi, orang ini tak pergi, ada yang menaruh. Kalau pergi pun dia tak selesa duduk di depan, duduk di belakang-belakang saja. Kalau pergi pun dia tak selesa, habis hari semayang dia pun hilang. Tak sempat lagi orang nak baca doa, dia dah start motosikal dah pergi meninggalkan suara-suara dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan kalau tengok di Kelantan, di Terengganu, bayang kahwin adik tak pergi pasal adik ideologi lain, abang ideologi lain, tetap bayang. Tak, itu berlaku. Itu berlaku. Sebab itu saya katakan, melalui hanya dengan cara politik yang kita punya ni, saya namakan sebagai politik separuh masak seperti ini, tak bawa negara ke mana-mana. 54 tahun dah kita merdeka, tuan. 54 tahun. Terbukti semata-mata menggunakan asas politik, kita tidak akan mencapai apa-apa. Tapi kalau politik tuan-tuan puan dibersihkan, jadi akan cuba membersihkan. Politik dibersihkan, manusia politik dibersihkan, gerak kerja politik dibersihkan, politik itu sebagai satu aktiviti dibersihkan, insya-Allah ada satu benda yang di hadapan kita yang akan menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan pada berbuang cita-cita yang ada pada janji kita, dan kita memikirkan. Kami bila bermasyarakat selalu fikir, kalau kami tak buat, siapa lagi nak buat? Tuan-tuan, cuba tuan fikirkan soalan. Kalau Datuk Aidin tak buat, Hasan Nagi tak buat, Haji Norman Tunku Soha tak buat, tuan cuba tanya diri tuan, siapa nak buat? Kalau kita tak ambil daya utama ni, siapa nak ambil daya utama? Kalau kita tak berkorban siang malam mengadakan mesyuarat demi mesyuarat untuk melahirkan satu organisasi yang akan menjadi payung kepada kemanusiaan, payung kepada kesejahteraan, siapa lagi yang nak buat? Kalau kita tak menyala ni, siapa lagi yang nak menyala? Kalau kita tak bagi idea ni, siapa lagi yang nak bagi idea? Kalau kita tidak memberikan input kepada pemerintah kita, siapa lagi yang nak memberikan input? Kalau kita tidak memberikan nasihat, siapa lagi yang nak memberikan nasihat? Inilah tuan-tuan puan, mudah-mudahan insya-Allah. Saya harap sangat perhimpunan kita yang kecil, walaupun kecil pada petang ini, tapi mempunyai arti yang besar dan dirapikan oleh ahli fikir kita. Datuk Aidin Ghazali, pendidikannya kebanyakan ini dari syarikat. Belajar juga di Harvard University, menjadi pensyarah ekonomi di Universiti Islam Antarabangsa, dan merupakan konsultan kepada pengurusan, konsultan kepada pentadbiran, konsultan kepada ekonomi, konsultan kepada gerakan-gerakan massa dan sebagainya. Saya rasa antara orang yang dah memberikan seluruh masanya, hampir 25 tahun begitu, dalam arena, dalam bidang ini. Dia sudah berkhidmat dengan 3 menteri besar. Selama ini 3 menteri besar. 3 menteri besar dia telah berkhidmat betul-betul. Abu Hassannya, Muhammad Taibnya, Abu Hassannya, dan Sertoyonya, semuanya. Kalau kita tengok tonggak 10 dan berbagai-bagainya, semua idea yang lahir daripada pemikiran suci daripada Datuk Aidin Ghazali. Orang inilah yang meletakkan asas kepada gerakan, bukan Selangor saja, bukan Perak saja, seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. InsyaAllah satu hari nanti ini akan jadi contoh, jadikan pergerakan kita pergerakan yang global begitu antara bangsa. InsyaAllah. Jadi kita ucap terima kasih. Saya rasa cukup sekali itu. Saya minta maaf lah, saya kena beredar daripada majlis ini. Saya nak pergi Pengkalan dulu ni daripada sini, paling tidak 6 jam setengah. Saya kena bersyarat dalam pukul 9.30 pada malam ini. Jadi saya minta lah kepada keranda saya, adinda saya di sini, izinkan saya untuk meneruskan perjalanan. InsyaAllah kita telah letak, kita akan ada program yang kita buat dulu di Dewan itu program permulaan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, di Pengkalan Bulu yang jauh daripada manusia, atas Greek sempadan Siam, sempadan dengan Sik di Kedah, sempadan dengan Siam, dengan Yala, semua tu sempadan. Mereka kata ada 10,000 orang yang akan menuju daripada insya-Allah. Tuan yang tengok perkembangan. Malam semalam, 2 malam yang lepas kami berada di Jengka tuan-tuan. Jengka 1 sampai Jengka 25. Kemudian tu yang tidak nama Jengka ada 15. Ada 17, semuanya ada 37. Semuanya ada 37 Jengka dalam region Jengka. Tuan-tuan, tempat kami bersyarah tu, tuan-tuan nak tahu, dia punya kanopi, dia punya kemah, bilangan kemah yang saya tak masuk akal lah memikirkan. 40 kemah tuan-tuan, 40 kemah. Tiap satunya penuh dengan manusia. Menyambut, bukan menyambut Hasan Ali,
menyambut mesej yang dah disampaikan kepada saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita berbaca surah Kabalah dengan macam mana kita pergi Batu Gajah 15,000 orang. 15,000. Sekarang ni parti-parti politik pun sedang menulis belakang memikirkan macam mana nak menyekat kemarahan teman-teman kita bersama dengan saya dan teman-teman kita. Apa nak sekat? Cik Hamizul ini tuan-tuan kan, di antara orang brainsnya yang kita melaksanakan tugas-tugas ini insyaAllah. Jaminan tugas-tugas ini tuan-tuan adalah baik untuk umat, baik untuk Melayu, baik untuk Islam, baik untuk gaduh, baik untuk kelembagaan, baik untuk anak, baik untuk cucu, baik untuk cicit kita yang akan datang. Inilah perjuangan kita sampai akhir hayat kita nanti insyaAllah. Cukup sekali itu. Terima kasih kepada Tuan Adi Ghazali, terima kasih kepada Tuan Sri Poha yang mengingatkan saya. Tadi Tuan Haji Rahmat datang rumah saya tadi mengingatkan saya. Dia tahu saya nak pergi Pekalan dulu, takut saya terlupa nak silap ke Meru ni, terus ke Pekalan. Jadi saya harap insyaAllah kita berjumpa lagi bermasa akan datang. Kita dah rancangkan paling 3 dalam Meru saya ada 2 lagi program, 3 program. Dekat-dekat dengan Meru ni ada 3 lagi program, semuanya 6. Semuanya 6 program. Kalau setakat dengan dekat-dekat kat sini ni, saya rasa insyaAllah tak ada masalah. Bukit Cerakar ni orang Meru boleh datang, tak ada masalah. Bukit Cerakar tu tak masuk dengan 3 yang memang dalam zon Meru, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya harap bila kita ada program macam ni, namanya roadshow. Roadshow bercerita tentang masa depan politik di Malaysia, lanskap baru politik di Malaysia. Saya harap tuan-tuan mainkan peranan SMS kawan-kawan kita, pergi rumah kuasa, panggil ramai-ramai tuan, panggil ramai-ramai supaya yang balik di hadapan itu 5,000. Meru boleh 5,000. Yang paling hampir sekali di Bukit Kapar. Bukit Kapar tempoh bulan 9 hari bulan di Bukit Kapar. Bukit Kapar. Saya dah pernah pergi bersara Bukit Kapar masa dalam PAS dulu. Oh ramai orang Bukit Kapar. Memang ramai orang Bukit Kapar. Jadi tuan-tuan ramaikan lagi, tuan-tuan gendangkan lagi, tuan-tuan palu gendang lebih kuat lagi supaya ramai orang mengikuti mesej yang akan sampaikan oleh Datuk Adi Ghazali, saya dan teman-teman, termasuk Saudara Muhammad Toha, termasuk Saudara Hamizul, anak muda yang tuan-tuan yang siang malam pagi petang bersama dengan saya untuk menentukan insyaAllah kita tegak atas tiga tonggak kita. Tonggak Islam, tonggak Melayu, bangsa Melayu, dan tonggak institusi raja dan juga perlembagaan negara kita insyaAllah. Cukup sekali itu. Aku boleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rendah diri itu tuan-tuan, tuan-tuan duduk di dewan, tuan mendengar lagi program yang berikutnya. Saya akan meninggalkan majlis ini insyaAllah. Sekian. Sila. Dalam surah Kabar Kosmo 3 minggu lepas ada artikel mengatakan kilang pelacuran. Kilang pelacuran? Kilang? Satu muka saya yang rasa kilang ada kawasan ini kawasan Sumatera. Jadi apakah langkah-langkah atau tindakan susulan terhadap artikel yang mengatakan kilang pelacuran? Okey, terima kasih tuan. Terima kasih bekas nasir kita, mentang nasir kita. Okey, kalau memang kilang pelacuran, sebenarnya tuan-tuan di Selangor ni sebagai bekas Exco Hal Ehwal Islam, bukan di Meru saja kilang. Oh, di mana-mana di Malaysia ni, daripada Sabah, dari Sabah sampai ke Sepang, ratusan kilang-kilang pelacuran. Kalau dinamakan kilang lah, kilang yang memberanakkan lagi pelacur, yang memberanakkan lagi, meramaikan lagi pelacur, meramaikan lagi pelacur. Pelacur bukan saja dalam negeri, luar negeri, yang datang dari China, pelacur orang sendiri, yang datang dari Vietnam, ini yang paling ramai. China, Vietnam, Indonesia. Okey, apa nak buat sekarang tuan-tuan? Apa nak buat sekarang? Jangan harap pada JAIS. JAIS ini terhad. Dia punya pegawai kuasa, total pegawai kuasanya 112 orang. Termasuk di tiap daerah ada dalam 5 orang pegawai kuasa. 5 kali 9, 45. 45 campur 112, jadi ada 156 orang. 156 orang nak jaga 5.8 penduduk Selangor. Berapa banyak? 5.8 juta. Nak jaga macam mana? Sebab itu kalau nak harapkan orang JAIS datang,
Dia banyak lagi tugas-tugas panggilan. Jais punya tentang mencegah jenayah ni tuan-tuan, dia punya 24 jam. Dia ada hotline 24 jam. Tak mampu dia nak buat tuan-tuan. Saya tahu dia tak mampu nak buat. Siapa yang boleh buat? Ketua-ketua masyarakat yang ada di sini, 50 orang yang ikut. Siapa yang boleh buat? Kita nak sebarkan ilmu ini, penemuan-penemuan ini kepada teman-teman yang lebih banyak. Pada 9 hari bulan nanti, serahkan kepada saya buta-buta itu. Saya akan laungkan kepada semua yang hadir. Kalau 2,000 orang nanti, insyaAllah saya nak jadikan setiap orang ini sukarelawan kepada Jati. Sekarang ni pun mana dah boleh dah. Sukarelawan kepada Jati, jadi ahli Jati, kemudian sukarelawan kepada Jati. InsyaAllah, bila sampai masanya ada projek ini, kita panggil. Bila masanya ada gerakan ini, kita panggil. Bila masanya ada seruan ini, kita panggil. Bila masanya ada kolokvium ini, kita panggil. Ada seminar ini, kita panggil. Ada lawatan ini, kita panggil. Tuan-tuan, kita bergerak atas nama NGO. Itu lebih baik. Kalau bergerak atas nama kerajaan, dia pakatan. Dia bukan pakatan. Dia lain. Jadi soal itu insyaAllah lah, saya harap kita sama-sama menangani. Saya suka lah tuan-tuan. Suka saya pergi membuat ni. Kata orang pergi tengok hotel-hotel, pergi tengok anak-anak kita minum-minum tuan-tuan. Masa 31 bulan pagi itu hotel 5 bintang. Bukan jadi hotel 5 bintang. Anak-anak kita satu hotel tuan-tuan, pukul 3.30 pagi. 66 orang anak-anak muda Melayu umur 18 sampai dalam 30 tahun tuan-tuan. Cantik-cantik, comel-comel, putih-putih, makeup cantik, baju cantik, baju mahal, handbag mahal, kasut mahal. Tuan-tuan, kita ambil statement, kita minta IC ambil statement. Dalam dia memberi statement, tak pandang kita pun, selama je dia boleh tuang lagi segala whisky, segala brandy, tuang lagi depan kita. Dan sebagian besar 70% anak-anak perempuan. Bayang 3.30 pagi di luar rumah, 3.30 pagi berada di hotel, 3.30 pagi berada di tempat-tempat hiburan, tak ditemani oleh bapa dan mak. Tak cuba bayangkan. Inilah kerja kita tuan-tuan. Siapa yang boleh buat kerja ni? Tuan tak boleh wakilkan Tuan Imam pun tak boleh, Tuan Bilal pun tak boleh, Nazir pun tak boleh. Berapa Nazir ada sebelum Meru? Berapa pengurusi surau yang ada sebelum Meru? Tapi tak ada satu gerakan, tak ada satu keberanian. Tambah PAS pula. PAS tak bagi saya mengadakan gerakan untuk anti khamar, untuk anti minum-minuman keras. PAS tak bagi. Umar Burut, saya nak pergi, PAS tak bagi. Kristian ini, saya nak pergi Kristian ini, PAS tak bagi. Jadi tuan-tuan, jadi takkan saya nak bersandar kepada PAS. Sebab itu saya dilucutkan sebagai ahli PAS, gerak dalam Jati. Saya fikir ruang saya jauh besar daripada apa yang ada kalau saya menjadi ahli PAS. Inilah yang kita kena gabungkan bersama dengan Mandat Nazir dan teman-teman yang lain, bersama dengan ahli fikir kita yang terus memberikan buah-buah pemikiran yang mantap bagaimana kita menjadi penyelamat. We must become the savior of ummah. Penyelamat. Tuan-tuan jangan cadang orang itu jadi penyelamat. Orang ini jadi penyelamat tadi. Kita lah yang akan ditulis oleh Allah. Pernah satu ketika kita hadir di dunia ini, kita menjalankan tugas sebagai penyelamat umat. Cukup saja itu tuan-tuan. Saya itu nak masih panjang. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Dan kita berjumpa pada 9 hari bulan. Kalau saya sihat, tuan-tuan sihat, kita berjumpa 9 hari bulan. Tapi 9 hari bulan, hari itu juga kita buat di Dewan. Ya, Dek? Betul. Ya. Ini tak lama saya tu ni. Saya lebih 8 ni. Oh. Tapi baru kita jumpa. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku masa kisah pasal darah tu? Okey. Kisah pasal darah, insyaAllah. Oh. Pendeknya gini ya. Kita telah mengarahkan outlet yang menjual agak ni kebanyakan ialah 7-Eleven, 99. So kita dah bagi tahu di kawasan-kawasan di Shah Alam, Seksyen 1 sampai Seksyen 24, kita dah agak-agak itu tidak dijual. Sebagiannya pada hari itu kita rampas agak-agak. Pasal menjual agak tidak ikut peraturan sebagaimana yang dikendaki melalui Enactment Jenayah Syariah 1995. Kita ambil balik. Kita serbu, kita ambil. Tetapi ahli parlimen Shah Alam
bersama-sama dengan review daripada DAP. Yang pertama, pulangkan balik agak-agak itu. Tak ada bayangkan. Pulangkan balik. Bukan saja pulangkan balik, dia kata jangan ambil tindakan macam kalau pasal ambil tindakan. Apa yang kita perlu buat? Bagi pendidikan dahulu. Bayangkan juga, bagi pendidikan dahulu. Minum-minum juga, mabuk-mabuk juga, bagi pendidikan dahulu. Okey, nombor 3, apa dia kata? Okey. Kita nak buat ni, kalau tentang arak semua ni, mesti holding, dia kata. Nak ambil tindakan apa-apa pun tentang arak, tentang judi, tentang zina, rumah urut, mesti holding. Dengan siapa nak holding? DAP. Kita tak bayangkan nak holding dengan DAP. Dengan siapa lagi nak holding? Dengan PKR. Kalau dah misalnya DAP PKR setuju, baru kita setuju untuk menjalankan. Saya tak holding dengan DAP. Saya tak holding dengan PKR. Pasal nak apa holding dengan DAP? DAP kata kalau dah buat negara Islam, langkah mayat saya dulu. Jadi tuan-tuan, insyaAllah saya rasa jadi benda itu berpandangan begitu. Tetapi pendirian daripada ahli parlimen Shah Alam tetap itu juga. Apa pun pendidikan dulu, apa pun tanya DAP dulu, apa pun tanya PKR dulu. Pas bersendirian, walaupun kita berjuang untuk menegakkan Islam, secara bersendirian kita tak boleh buat. Pasal kita dalam pakatan, hormati DAP, hormati PKR. Biarpun orang kita melorong, membekik, mabuk dekat sana. Kalau DAP kata jangan ambil tindakan, kita jangan ambil tindakan. DAP kata kita senyap tunggu belakang, kita senyap dan tunggu belakang. Yang ini tak sesuai dengan jiwa saya lah. Memang tak sesuai dengan pendirian saya. Yang inilah yang saya bantah habis-habisan. Hingga saya dikeluarkan daripada PAS, bukan dikeluarkan, dipecat daripada PAS. Tapi apapun adik pertanyaan itu, saya harap boleh dapat berikan satu gambaran kepada kita. Apapun kedua dalam jati nanti insyaAllah kita akan susun kita punya aulawiyat kita, sedara prioriti kita macam mana kita nak bergerak. InsyaAllah sesuatu yang lebih baik akan berlaku untuk masyarakat Islam di dunia Islam. Cukup sekali itu. Sekali lagi saya akan berdah diri daripada sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.